Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita akan teruskan siri ketiga Darkness to Light ataupun daripada kursus Darkness to Light yang saya pergi, anjuran Discover Islam Society. Hari ini kita akan teruskan dengan tajuk fundraising ataupun pengumpulan dana. Satu perkara yang sangat rapat dengan NGO, terutama NGO yang kerjanya adalah memfokuskan kebajikan dan kemanusiaan. Biasanya dana ni kita kumpul untuk salurkan sumbangan masyarakat kepada orang yang memerlukan, ataupun juga untuk operasi, untuk mendanai operasi organisasi. Dan ada juga waktu-waktu yang kita meminta dana jangka panjang seperti dana pembangunan sekolah dan sebagainya. Jadi mengumpul dana ni bukan satu benda yang asing, terutama untuk orang-orang yang biasa kerja dengan NGO. Dana ni adalah sumber kekuatan untuk mana-mana pertubuhan. Kadang-kadang ada pertubuhan yang mereka wujudkan jabatan dana sahaja, yang mana jabatan tu fokus dia untuk cari dana sahaja. Dana datang daripada banyak tempat, antaranya daripada zakat, daripada sumbangan ramai, daripada wakaf, dan daripada sumber-sumber lain yang berbeza. Basically, semakin banyak sumber, semakin bagus dan semakin lestari ataupun semakin boleh dipusingkan, kan, kita panggil apa entah, pusingkan dana tu, lagi lama lah kita boleh pakai manfaatnya. Apa yang kita nak belajar hari ini daripada perkongsian kita adalah tentang mindset. Mindset yang kita boleh fahami dalam kempen-kempen pengumpulan dana yang kita nak lakukan. Yang pertama sekali adalah macam mana kita nak naikkan keyakinan orang untuk menyumbang kepada kita. Keyakinan adalah satu harga lah, sebab dalam dunia kita pada hari ini, even duit, mata wang yang kita pakai sehari-hari digunakan di atas sistem kepercayaan. Kita percaya duit yang warna-warni tu ada nilai. Kita beri dan orang yang menerima tu percaya yang benda tu ada nilai. So, semua perkara atas dasar kepercayaan. Apatah lagi sumbangan daripada orang yang datang daripada mana, nak beri kepada orang yang dia tak kenal lagi. Jadi kepercayaan adalah penting. Macam mana nak tingkatkan kepercayaan? Antaranya adalah dengan pelaporan. Semakin kemas laporan, semakin kita panggil transparent, semakin boleh dipersoalkan ataupun semakin boleh diaudit, semakin itulah orang rasa yakin dan terjamin nak menyumbang kepada kita. Dia rasa duit dia tak hilang, ataupun dia rasa orang yang mengambil dana ni adalah orang yang responsible, bertanggungjawab, menguruskan dengan efisien. Semakin efisien pengurusan, semakin banyaklah orang nak menyumbang. Itu dibuktikan pada laporan lah. Semakin kemas laporan kita, kan, banyak aktiviti impak daripada aktiviti itu, semakin itulah benda yang orang nak tengok. Semakin orang rasa teruja untuk bersama kita. Okey, itu yang pertama, keyakinan. Dibina dengan transparansi. Dan yang kedua adalah dalam apa-apa kempen kita mengumpul dana, mindset kita dalam gerak kerja kita mestilah untuk membantu projek kita, kan. Tetapi apabila kita meminta dana,
Adakah kita di dalam posisi orang yang menagih ataupun orang yang meminta-minta? Sedangkan sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga yakin perjuangan ataupun apa-apa yang kita lakukan tidak akan mencapai kejayaan tanpa yang kita sebut sebagai taufik dari Allah, dengan izin Allah juga. Dan jadi pertama sekali persoalan yang akan datang dalam pemikiran, kalau sudah Allah yang menjamin, kenapa kita kena meminta? Meminta tu adalah usaha kan. Allah dah tentukan rezekinya. Usaha kita antara caranya adalah melaksanakan projek dana. Persoalannya bukanlah meminta, kerana meminta tu terlalu subjektif. Tapi perkataan meminta selalu ada konotasi yang hina kan. Kita meminta tangan di bawah, yang memberi tangan di atas. Dalam konsep mengajak orang bersama-sama membantu orang lain, kita sebenarnya bukan dalam keadaan di bawah di atas. Dia tak ada konsep di bawah di atas. Kedua-dua orang yang menggerakkan projek ataupun kempen dana dengan orang yang memberi dan menyumbang berada dalam usaha yang sama, amal yang sama, iaitu berkongsi manfaat amal soleh itu. Seorang yang melaksanakan projek dana adalah orang yang menyediakan platform amal. Ketika mana orang lain tak mampu melakukannya, mereka fokus melakukannya. Dan orang yang mendanai pula adalah orang yang menyokong, menjadikan projek itu mencapai target ni. Dan kedua-duanya adalah means, not the end. End adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat dua-dua jenis usaha ini adalah sebagai alat sahaja, maka instead of kita dalam posisi yang menagih, kita tukar mindset kita kepada orang yang mencari rakan kerja. Rakan kongsi, bukan rakan kerja, rakan kongsi dalam apa-apa amal yang kita lakukan. Bila kita sebut kita rakan kongsi, kebersamaan kita tu menjadi lebih kepada persaudaraan. Kita bukan merasa diri kita lebih tinggi ataupun merasa orang lain lebih rendah, tapi bersama-sama, bergerak bersama-sama. Dan alangkah indahnya bila kita bergerak bersama-sama atas nama kebaikan, persaudaraan atas niat kebaikan. Okay. Dan itu tentang mindset, posisi kita dalam melaksanakan kempen dana. Bagaimana pula untuk kita memahami mindset ataupun psikologi orang yang nak bersedekah ataupun orang yang nak menyumbang? Mari kita fikirkan kempen dana tu sebagai sebuah iklan. Kita nak orang beli produk kita, kita market betul-betul. Ya, okay, macam beli kan. Kebanyakan masa dalam kempen dana kita tak jumpa orang. Kita share dekat social media aja. Poster, video, cerita, copywriting dan sebagainya. Dan semakin baik kita lakukan dalam bentuk teknikal tu, semakin tertariklah orang kan. Macam-macam cara lah sekarang ni kan, belajar copywriting, belajar letak background sound yang best dan sebagainya tu, benda-benda teknikal yang berpengaruh. Yang paling penting di sini bila melaksanakan kempen mengumpul dana, kita bukan cuba untuk
meyakinkan diri kita bahawa projek tu penting. Kita cuba meyakinkan kepada penyumbang bahawa projek itu penting untuk mereka. Bukan penting untuk kita. Penting untuk mereka. Penting untuk mereka dari segi macam mana? Ini ada macam-macam penerangan lah. Bagaimana kita nak menjadikan satu projek yang kita minta dana daripada orang ni dirasakan sebagai satu projek yang penting bagi orang yang akan mendanai itu sendiri. Antaranya adalah dari segi keperluan mereka. Dalam kursus ni dia ajar pasal hierarchy of needs, Maslow punya piramid keperluan manusia. Keperluan manusia ni yang paling besar di bawah ni adalah keperluan fizikal. Makan, minum, tidur, keselamatan, benda yang basic. Yang mana orang manusia ni dia tak dapat nak fikir lebih kalau yang basic-basic ni dia tak settle lagi. Jadi biasanya orang yang nak menyumbang ni dia dah settle lah. Yang physiological needs tu dia dah settle. Datanglah keperluan kedua manusia yang terbesar. Apa dia? Keperluan psikologi, keperluan emosi, keperluan merasa dimiliki, merasa ada kebersamaan, merasa diterima. Itu kita panggil psychological needs. Dan satu lagi keperluan adalah keperluan yang dipanggil sebagai self-esteem, confident. Ada confident terhadap kewujudan dia. Jadi untuk orang ramai masyarakat kat luar sana sedang mencari benda ni. Yang kita sendirilah dalam kehidupan sehari-hari kita mencari benda ni. Jadi kita rasa terpenuhi dengan perkara-perkara ini. Jadi kita boleh mereka kempen dana ataupun projek kita dalam keadaan yang apabila orang berpartisipasi ataupun orang memilih untuk menyumbang dengan menyumbang atas usaha kita, mereka merasakan ada nilai tambah kepada kewujudan diri mereka. Mereka merasakan ada kebersamaan dengan satu entiti yang menjadi sebahagian daripada image mereka, ataupun kita panggil define existence mereka. Dan kita boleh mereka projek itu dalam keadaan yang bila mereka bersama dengan kita, mereka rasa semakin confident terhadap kewujudan diri mereka sendiri. Itu untuk masyarakat yang memiliki psychological needs. Macam mana pula orang yang memang self-esteem dia dah settle, psychological needs dia pun dah settle. Ada satu lagi keperluan yang dipanggil self-actualization. Merasai kewujudan diri sepenuhnya. Ataupun bila dia bersama dengan kita, apabila dia menyumbang dengan kita, dia rasa dia dah menjadi diri dia sepenuhnya. Ini kebanyakannya berlaku pada orang-orang yang high level lah kan. Macam contohnya entiti-entiti besar yang mahu menyumbang dengan dana berjuta-juta. Kita nak present projek kita yang agak kerdil, ataupun kita adalah startup kan, startup NGO, nak present kita punya projek yang kerdil. Di sini apakah keperluan yang kita perlu kita santuni? Iaitulah dengan menyediakan platform kepada penderma ataupun kepada orang yang nak menyuntik dana ni, meyakinkan mereka bahawa dengan menyumbang kepada kami, menyumbang kepada projek ini, tuan puan datuk datin mencapai visi-misi tuan dan puan sendiri sebenarnya. Tuan dan puan memang dah memperjuangkan benda ni daripada dulu. Visi-misi memang dah jelas. Kami hanyalah alat sahaja. Dan kita datang hanya sebagai alat untuk digunakan, ataupun kita adalah datang untuk serve, act of serving. Kita datang untuk serve.
dan kita juga menyediakan peluang untuk bekerjasama. Jadi dan diajar juga dalam kursus ni bahawa ketika membentangkan pitch project kan, ketika membentangkan projek kita untuk Masjid Dana, seboleh-bolehnya jangan lebih daripada 5 minit. Maksudnya kita diberi masa 5 minit yang sangat kritikal. Jika kita mampu menerangkan tentang projek kita, semua tentang projek kita dengan berkesan dan berpengaruh dalam masa 5 minit, bermaksud projek kita tu dah lumat, dah solid untuk kita sendiri fahami dan untuk kita terangkan pada orang. Tapi kalau dalam masa 5 minit tu kita masih ragu-ragu kan, maksudnya masih ada yang belum lengkap dan kita sendiri belum yakin dengan apa yang kita nak sampaikan pada orang. Pentingnya 5 minit pertama, sebab kita bermain dengan fokus. Dalam meeting untuk membentangkan projek, kita bermain dengan fokus orang. 5 minit pertama adalah sangat penting. Dan diajarkan juga kita perlu menggunakan terma-terma yang orang fahami, yang mudah difahami. Sebab selalunya orang yang kita nak minta dana ni di luar sana pun, terkadang mereka mempunyai ilmu yang lebih banyak daripada kita, ataupun mungkin sama, ataupun mungkin lebih kurang. Jadi penting untuk kita tengok siapa yang kita tengah communicate dan gunakan level bahasa yang sama supaya sampai, wavelength sampai. Dan seterusnya, apabila kita membentangkan projek, banyakkan mendengar lebih banyak daripada bercakap. Mendengar, terutama dalam meeting dengan orang-orang besar, mendengar kritikan, mendengar buah pandangan tu adalah cara untuk kita mencari ruang-ruang kosong yang mana kita boleh isi lagi untuk meyakinkan orang tu bersetuju dengan tawaran kita. Jadi kita mendengar, kita fokuskan gaya bahasa, poin yang disampaikan tu, kita boleh tengok apa lagi yang aku belum sentuh sebenarnya. Jadi penting. Dan bila kita mengizinkan orang lain didengari, kita sebenarnya mengizinkan orang lain rasa dihormati. Dan rasa dihormati tu penting untuk self-actualization seseorang. Perkara-perkara ini kita belajar daripada kursus ni. Terima kasih kepada penulis. Sebenarnya adalah cara manusiawi dalam mengumpul dana. Apapun, kita sebagai seorang Muslim meyakini bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Hanya kita disuruh untuk berusaha dengan sebaik-baiknya dan meyakini bahawa jalan usaha yang kita pilih ini adalah jalan usaha yang perlu dikerahkan seluruh jiwa lah kita panggilkan, pemahamannya, perasaannya, keterujaannya untuk dipersembahkan ataupun untuk ditawarkan kepada orang di luar sana. Jadi wallahu alam, itu sahaja untuk kali ini. Semoga direzekikan untuk bersambung di siri akan datang. Mungkin bertajuk sukarelawan ataupun sebagainya. Ada beberapa tajuk lagi. Kita doakan semoga Allah izinkan kita mendengar dalam keadaan yang sebaiknya dan memanfaatkan dalam keadaan sebaiknya. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang lebih datang daripada diri saya sendiri. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.